الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita dapat memulakan kuliah ataupun tazkirah di masjid dan juga di surau-surau di bumi Terengganu ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Rafi' ibn Umair At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Rafi' ibn Umair At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hal ataka naba'u Rafi' bin Umair At-Ta'i dahiyati as-sahra wa fatikiha al-kabir. Adakah kita pernah mendengar cerita tentang kisah seorang sahabat ini yang merupakan dahiyati as-sahra, orang yang menguasai padang pasir? Laqad tala'a al-islamu 'ala Rafi' falam yulqi ilayhi balan wa lam yu'irhu ay iltifatatin. Yang mana Islam telah memandang kepada Rafi'. Dzalika li'annahu kana mashghulan anhu bil igharati 'ala ahya'il 'arab. Karena kenapa Islam melihat kepada Rafi' ini? Kerana tuan-tuan sekalian, ada satu perkara yang dia lakukan pada zaman jahiliah dia ni, iaitulah kerja dia apa tuan-tuan sekalian? Bil igharati, mashghulan anhu bil igharati ala ahya'il Arab. Dia sibuk duk serang orang-orang Arab ini. Dia sibuk duk serang orang Arab, yang mana diserang ni bukan apa? Dia nak curi karaimi ibilihim. Dia nak ambil unta-unta yang mahal di kalangan orang-orang Arab ini. Ni dia. Inilah Rafi' ibn Umair. Dia tengok orang Arab, mana-mana orang Arab yang ada yang bawa unta-unta. Kan zaman dulu unta ni bukan murah tuan-tuan sekalian. Unta ni mahal ni. Kena pula unta yang diambil ni bukan unta barang, kita kata. Unta yang jenis mahal. Kalau hari ni mungkin BMW, lebih kurang begitulah. Mana mahal unta ni. Jadi, wala tahsabanna anna Rafi'an kana za'ima qabilatin min qaba'il Arab, atau kanat lahu sariyatun yaghzu biha. Jangan kamu sangka Rafi' ni dia ada kabilah orang Arab yang tolong dia, ataupun ada sariyah, ada kumpulan-kumpulan yang bantu dia.
lam yakun rafi'un sya'an min dhalika wala qariban min dhalik. Rafi' ni tak ada seorang pun yang bantu dia. Makna apa tuan-tuan sekalian? Dia ni seorang anak Badawi padang pasir yang telah membentuk dia seorang saja menjadi satu pasukan tentera. Ini hebatnya Rafi' ibn Umar. Ingat ke dok curi-curi, dok ambil unta orang ni, ramai lah. Kan, bukan senang ni kan. Maknanya kena 10 orang, 20 orang ke. Seperti mana zaman-zaman jahiliah yang kita tengok ramai kumpulan-kumpulan. Akan tetapi Rafi' ni seorang diri. Seorang diri dia saja. Ini yang menyebabkan dia ni di kalangan orang yang orang Arab tengok hebat, pelik Rafi' ni. Wa ja'ala yashunu gharatihi ala buyutil Arab wahidan faridan. Dia serang mana rumah-rumah orang Arab ni seorang diri saja. Dia telah mengejutkan manusia dengan apa yang dia memiliki. Kemudian summa ya'udu saliman ghaniman mawfuran. Dia balik dengan membawa harta yang sangat banyak. Dah bayang kalau boleh jual seekor unta boleh banyak mana. Jadi banyak harta dia. Jadi kata pengarang wa qad taqulu alam yakun fi hadhihi al-ahya'i allati yughiru 'alayha Rafi' abtalun anjadun qadirun 'ala mutaradati hadha al-fatik wastinqadhi qara'imi ibilihim minhu. Takkan tak ada dia kata orang yang hidup orang Arab yang ada tu yang boleh menyerang ke atas Rafi'. Mana kata orang yang pahlawan hebat jugalah yang berani, yang boleh kejar balik Rafi' tadi. Boleh ambil balik semula unta-unta mereka yang mahal-mahal. Kan, lawan balik Rafi'. Dia seorang, orang lain takkan tak boleh lawan tuan-tuan sekalian. Kata pengarang bala innahu kana fi abna'is sahra. Ya, memang ada kalangan anak-anak penduduk padang pasir ni yang tak kurang hebat je, beraninya. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, tak sama dengan Rafi' ibn Umar At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana dia ni, Rafi' ni tuan-tuan sekalian, pengetahuan ni tentang padang pasir sangat luas. Dia tahu selok-belok jalan belah ni, jalan belah ni. Ni kekuatan Rafi' yang tidak ada pada orang lain. Orang lain mungkin tahu sikit. Tapi Rafi' ni tuan-tuan sekalian, dia tahu belaka jalan-jalan yang ada di padang pasir. Cekap betul padang pasir ni. Ibarat kita lah mungkin, kalangan kita ni yang biasa duduk dalam hutan, ada ke? Masuk hutan ni, dia seorang dia tahu jalan. Orang lain kalau masuk hutan, sesak belaka. Tapi dia ni kalau masuk hutan, dia tahu belah ni ada madu. Belah ni ada bahaya. Belah ni ada, dia tahu. Pasal dia biasa dah main dalam hutan. Ibarat gitulah bagaimana Rafi' zaman dahulu. Dia tahu selok-belok di mana padang pasir ni. Sehingga orang panggil dia dengan ahda badawiyin birimalis sahra. Orang yang paling mahir, orang yang paling tahu, orang Arab yang paling tahu dengan padang pasir ini. Tuan-tuan sekalian, apa cara dia buat? Wa qad kana min sya'ni Rafi' annahu idza azama ala ghazwi qaumin. Bila mana Rafi' ni tuan-tuan sekalian, dia berazam untuk memerangi satu kaum. Bukan seorang ni, dia pandangnya bukan dia nak serang seorang, satu kaum dia serang. Ay yastahdira adadan kabiran min baydin na'ami. Dia bawa beberapa telur yang besar daripada burung unta. Ni dia. Dia bawa telur burung unta tu min baydin na'ami. Dia bawa telur sajalah, isi dia buanglah. Dia makan ke. Wa ayyamla'hu bil ma', diisi dengan air. Telur burung unta tu diisi dengan air. Kemudian apa dia buat? Ayyadfinahu fil amakinil ba'idah. Dia pun sembunyikan telur-telur burung unta tadi tu di tempat-tempat yang jauh. Yang mana tak mungkin seseorang boleh sampai di pedalaman padang pasir. Dia susuk sini sikit, dia susuk situ sikit, dia susuk situ sikit. Dia seorang dia tahu. Pasal dia susuk tuan-tuan sekalian. Bila mana dia serang mana-mana orang-orang Arab, satu kaum orang Arab
Kemudian lepas diserang tuan-tuan sekalian, dia akan ambil unta-unta. Dia ambil unta-unta yang mahal-mahal. Dia pilih unta-unta yang mahal lah, yang sedap lah. Wa yamdi biha ila tilkal mawafiz allati lam tu'ti sirraha li ahadin ghairihi. Dia pun masuklah ke dalam tempat yang lamparan pasir yang tidak ada air. Ni orang tak berani ni. Dia masuk dalam satu tempat padang pasir yang dalam-dalam yang tidak ada air. Bila dia masuk, tuan-tuan sekalian, orang kejar lah. Kan, orang Arab pun kejar, kawan ni masuk dalam lagi, jauh dalam. Yang mana tempat yang mana memang kalau masuk dalam sangat ni sesat. Akan tetapi Rafiq dia biasa dah, dia masuk dalam, menyebabkan orang hak kejar dia tadi patah balik. Dia kata kalau kita kejar ni tak padang. Kalau kejar-kejar ni balik sesat, tak tahu balik alik mana. Biarlah pada dia tinggal begitu je tuan-tuan sekalian, akhirnya balik kawan ni. Yang mana bimbang, takut-takut, dahaga, takut mati, macam-macam takut sesak sebagainya. Jadi mereka balik tak mampu untuk kejar Rafi' ibn Umair At-Ta'i tadi. Ini cara dia. Dia masuk dalam-dalam tuan-tuan sekalian, akhir sekali dia tahu tempat mana air ada. Kalau dia dahaga, dia minum air belah ni. Kalau dia dahaga, dia minum air sini. Dia tahu tempat dia simpan air. Ini cerdiknya Rafi' ibn Umair. Tuan-tuan sekalian, kita masuk pada zaman ataupun sirah yang mana iaitulah pada tahun Tasi'atil Hijrah. Pada tahun 8 ataupun 9 Hijrah. Yang mana Nabi SAW telah mengutuskan seorang sahabat Nabi yang namanya Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mungkin semua orang kenal Amru bin Al-As, seorang pahlawan, seorang sahabat yang berani, yang telah membuka kota Mesir, yang mana ketika itu khalifah ataupun Amirul Mukminin itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Melantik siapa ni, Amru bin Al-As menjadi general, menjadi ketua panglima perang untuk membuka Mesir. Ini dia. Yang mana Mesir mendapat kemenangan daripada Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi lantik Amru bin Al-As. Nabi nampak dah kehebatan dia. Iaitulah Nabi suruh dia memimpin satu saraya ataupun satu sariyah. Satu misi, satu kita panggil apa, satu misi yang sangat hebat, yang penting, iaitulah saraya muslimin ila biladit Tay. Nabi hantar Amr bin As dan para sahabat yang lain ke satu negara nama dia Tay, ataupun dipanggil sebagai nama peperangan ini Zatus Salasil, pasukan berantai. Wa amrahu bi ay yastanfira man aslama min al-arabi lil khuruji ma'ahu ila Syam li qitali Rum. Dan Nabi suruh kepada Amr bin Al-As supaya menolong mereka-mereka yang peluk Islam daripada kalangan orang Arab. Dan keluar bersama mereka ila Syam, pergi ke Syam untuk berperang dengan Bizantin, berperang dengan Rom. Wa ayasta'lifa man lam yuslimu minhum, dan ajaklah mana lembutkan mereka-mereka yang belum peluk Islam, sehingga mereka tak join ataupun yang dammu ila a'daihi, tidak berpihak kepada pihak musuh. Mana-mana orang Arab yang ada tu ajak dia supaya apa? Join orang Islam, kuatkan kekuatan orang Islam, ajak dia peluk Islam. Ini dia. Nabi perintahkan kepada Amr bin Al-As tadi. Yang mana dalam sariyah ini tuan-tuan sekalian, adanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, adanya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang senior. Tapi Nabi lantik Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ini di antara kita panggil dalam misi peperangan, dalam misi satu yang penting, Nabi melihat kepada mereka-mereka yang sesuai dengan misi tersebut. Walaupun di sana ada sahabat yang besar, Abu Bakar ada, Umar ada. Macam Nabi pernah lantik Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Padahal Usamah ni kita panggil budak lagi. Ada lagi sahabat-sahabat yang senior daripada dia. Tetapi Nabi tengok di sana ada ciri-ciri kepimpinan
dalam tubuh sahabat-sahabat tadi. Ini Nabi SAW. Nak cerita tuan-tuan sekalian, dalam peperangan Zatus Salasil ini ada 3 perkara yang pelik yang dibuat oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Para sahabat mengadu ke Nabi lepas habis perang, para sahabat mengadu ke Nabi. Kata, ya Rasulullah, Amr bin Al-As ada buat 3 benda pelik. Nabi tanya, apa benda? Ni saya rikah ni, cerita dia panjang. Nabi kata, mereka cerita yang pertama, yang mana tentera-tentera tak dibenarkan menyalakan api pada waktu malam, pada waktu yang sangat sejuk, tak dibenar nyala api. Orang duk sejuk belaka kedinginan ni kan, Amr bin As tak bagi nyala api. Ni perkara yang pertama. Perkara yang kedua tuan-tuan sekalian, bila mana musuh lari daripada peperangan, Amr bin As tak bagi kejar. Jangan kejar, dia kata. Ni yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, waktu subuh Amr bin As mengimamkan para jemaah tadi, para sahabat Nabi tadi, dalam keadaan dia berjunub. Yang mana dia berjunub tuan-tuan sekalian hanya tayamum saja, tak mandi wajib. Ni dia. Sahabat balik bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, ni Amr bin As ni buat gini. Kan? Lalu Nabi panggil dia. Nabi tanya, benda apa yang kamu buat ni? Suruh Nabi suruh dia cerita. Maka dia ceritalah, yang pertama, aku tak bagi nyala api kerana apa? Kerana aku tahu pihak musuh ni akan tahu berapa orang di kalangan tentera Islam yang datang. Kalau nyala api, tengok ramai ni tentera Islam, sikit tentera Islam, dia tahu. Maka tak payah nyala api. Ni dia. Dia kata yang pertama, takut musuh tahu bilangan yang memang sikit sangat jumlah mereka ketika itu. Yang kedua, apa tak kejar? Dia kata tak kejar sebab apa? Sebab dia tahu di sana bimbang ada perangkap yang memang musuh letak perangkap di balik bukit, bimbang kejar masuk dalam perangkap musuh. Ni dia. Amr bin Al-As. Nabi pun senyum. Nabi senyum dengan jawapan dia. Yang ketiga, apa pula? Tak mandi wajib. Mana-mana tayamum saja, ganti mandi wajib. Maka dia baca dalam surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu. Allah Ta'ala ni maha penyayang pada kamu. Maka Nabi ketawa. Nabi senyum. Kenapa? Bagaimana sahabat Nabi tadi, Amr bin Al-As, dia fikir, kalau mandi wajib, kena air, kan? Boleh jadi mati, tuan-tuan sekalian. Sejuk sangat masa tu. Jadi padang dengan tayamum saja. Ni dia. Nak bagi tahu bagaimana ini kehebatan sahabat Nabi, iaitu Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Sama cerita tuan-tuan sekalian. Fantalaqu hatta idza balagu jabal at-tayy. Mereka pun jalan sampailah ke satu bukit nama Jabal Tayy. Sampai bukit ni tuan-tuan sekalian, amiyan alaihimut turuq. Mereka pun dah tak nampak jalan. Ni jalan ke mana ni? Bukit ni maknanya tak pernah biasa jalan ni, tengok-tengok nak lalu kok mana, kanan ke kiri ke? Buta dah jalan tuan-tuan sekalian, dan mereka bimbang. Bimbang pasal apa? Bimbang ialah takut sesak ke, takut binasa ke. Bayanglah kalau kita duduk dalam hutan, tak tahu balik, nak jalan mudah erti. Ni. Jadi samalah keadaannya. Maka kata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hatu lana rajulan khabiran yakunu dalilan lana fi hadhihi mafawiz. Tolong carikan seorang lelaki yang memang arif, yang boleh tunjuk jalan pada kita. Menghadapi tempat dalam gurun, padang pasir, tempat ni yang tak ada air ni. Maka dikatakan kepada mereka, laisa lakum illa Rafi' ibn Umar at-Ta'i. Tak ada orang lain dah. Hak tahu jalan, hak pandai dalam bab ni, itulah Rafi' ibn at-Ta'i. Dialah orang yang paling tahu tentang fayafi, padang pasir. Wa absaruhum bimasalikiha, orang yang paling nampak di kalangan mereka. Maka dipanggillah Rafi', tuan-tuan sekalian. Panggil Rafi' suruh supaya apa? Tunjuk jalan kepada mereka. Lalu Rafi' pun pergilah. Bersama dengan kumpulan-kumpulan yang telah dipilih daripada kalangan para sahabat-sahabat Nabi salawatullahi wassalamuhu alaih. Pergilah.
berapa hari, ayyaman bilayaliha, duduk bersama sahabat-sahabat Nabi, bayangkan. Sampailah selesai peperangan ini, misi ini. Misi yang Nabi suruh pergi ini. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan dia ikut dengan sahabat-sahabat Nabi ini, apa yang Rafi' belajar? Dia tengok para sahabat-sahabat Nabi. Yang ini dia. Yang mana mereka para sahabat Nabi ini, karimin syama'ilihim. Akhlak mereka tinggi. Akhlak para sahabat Nabi ini tinggi. Memanglah. Kalau kita baca sirah, kita baca tarikh, kita baca tengok kita sahabat-sahabat Nabi, memang akhlak mereka ini tinggi. Hebat, baik akhlak mereka. Wa nabili khasailihim. Mereka ni berjiwa besar. Wa sumuwi hadihim. Mereka ni unggul. Ma zar'a hubbahum fi qalbihi zar'an. Yang mana mereka telah menanam dalam hati dia. Mana tengok perangai-perangai akhlak-akhlak para sahabat ni, telah tanam satu benda dalam hati dia. Dok tengok macam mana tiap-tiap malam para sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, mereka buat apa? Ubadan fil laili. Beribadah pada waktu malam. Nabi pergi hantar misi mana-mana, tuan-tuan sekalian, waktu malam para sahabat Nabi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal misi penting ni. Kalau kata nak rehat sekejap, tak ada. Beribadah tiap-tiap malam. Duduklah di mana-mana saja. Inilah kerja para sahabat Nabi. Kita tuan-tuan sekalian, bulan Rejab. Nak habis dah bulan Rejab kita ni. Nak masuk Sya'ban. Lepas Sya'ban Ramadan. Berapa minggu lagi? 5 minggu lebih kurang. Nak sampai ke Ramadan. Jadi kita kena siapkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Menjadi ubadan fil laili. Menjadi orang yang kuat beribadah pada waktu malam. Persediaan mesti dibuat sekarang, pada bulan Rejab lagi. Jangan tunggu Ramadan baru nak cuba bangun malam. Bimbang-bimbang tak bangun-bangun juga. Terlepas kita malam-malam yang Allah Ta'ala membuka keampunan kepada seluruh hamba-Nya. Ini dia. Mesti kita tanamkan menjadi contoh kepada kita para sahabat Nabi. Fursanan fin nahar. Pada waktu siang mereka ni macam singa. Mana kata mereka ni pahlawan. Zuhadan fid dunia. Mereka ni zuhud dengan dunia. Para sahabat Nabi hidup dalam keadaan zuhud. Walaupun mereka di kalangan mereka ada harta yang banyak, tapi dalam keadaan yang zuhud, baju mungkin selai 2 helai saja, tuan-tuan sekalian. Rughaban bima indallah min husni thawab. Dan mereka ni nak sangat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak sangat pahala. Mana-mana yang ditahu ada pahala, situlah para sahabat Nabi akan cari. Ini dia. Fakana lahu ma'hum sya'nun yarwihi laka Rafi' bin Nafsi. Maka Rafi' pun ceritalah, dia kata, laqad kuntu khilala suhbati lil qaumi ata'ammaluhum jami'an. Rafi' kata, bila aku duduk bersama-sama bersahabat dengan kaum ini, dengan para sahabat Nabi ini, aku duduk perhati seorang-seorang. Duduk tengok seorang-seorang ni. Tapi yang paling aku perhati, dia kata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Duk tengok Abu Bakar semua. Kenapa dia terkesan dengan perangai Abu Bakar As-Siddiq, dengan sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Abu Bakar ni, tuan-tuan sekalian, dia ambil berat dengan semua para sahabat Nabi. Memang Abu Bakar memang hebat. Banyak kebaikan-kebaikan yang terhimpun dalam diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila mana dah sampai masa, tuan-tuan sekalian, sampai masa dah nak berpisah dengan apa tadi, dengan kaum, dengan para sahabat Nabi tadi. Dan dia bimbang, kalau dah berpisah, tak jumpa lagi. Kenapa dalam hati dia dah rasa sayang pada para sahabat Nabi. Maka tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana sahabat Nabi tanam dalam mereka ni. Tengok perangai pun dah tertarik hati. Maka bila jumpa dengan Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Ya rafiqal khairi. Wahai teman yang baik. Inni tawassamtuka. Aku sangat kenalmu ni. Dia kata. Dok tengokmu. Wa akhtartuka min baini ashabika. Dan aku pilihmu daripada kalangan para sahabatmu. Fazkur li syai'an idza hafiztuhu kuntu minkum wa mithlakum. Tolong cerita pada aku suatu benda. Yang mana bila aku jaga benda ni, aku jadi macam kamu dan aku boleh mencontohi kamu. Ini dia. Nak jadi macam kamu ni.
Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Atahfazu asabi'aka al-khamsi?" Adakah kamu menjaga 5 jari kamu? Ni Abu Bakar tanya. Ada tak 5 jari? Abu Bakar tanya. Ada tak 5 jari? Ada, cuba kira. Abu Bakar kata, "Na'am, ud 'alaiha." Kira. Yang pertama, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu kena naik saksi, kena bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad itu hamba-Nya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kira yang pertama. Wa tuqimus salah, yang kedua, kamu kena sembahyang. Kata Abu Bakar. Yang ketiga, kamu kena bayar zakat. Kalau kamu ada harta yang cukup, kamu kena bayar zakat. Yang keempat, kamu kena puasa dalam bulan Ramadan. Yang kelima, kamu kena buat haji bila mana kamu mampu untuk mengerjakan haji. Berapa dah? 5. Lalu tanya Abu Bakar, hal hafizta? Adakah kamu telah ingat? Fakultu na'am. Ya. Dia kata aku ingat. Okey, Abu Bakar tanya, wasma' minni. Cuba sebut pada aku nak dengar. Tengok tasmi' balik ni. Bila Abu Bakar tanya, ingat tak? Ingat. Okey, cuba sebut kenapa. Dia pun sebutlah tuan-tuan sekalian. Diulang balik, inni asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang semua melainkan Allah Taala. Muhammad itu hamba dan juga penolong Allah. Wa amma salah, adapun salat dia kata, falan atrukaha abadan. Adapun sembahyang aku tidak akan tinggal selama-lamanya. Ni tuan-tuan sekalian. Dia kata sembahyang aku tak akan tinggal selama-lamanya. Kita pada hari ini tuan-tuan sekalian masih lagi di kalangan umat Islam yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi masih lagi meninggalkan sembahyang. Masih lagi ramai yang tak menunaikan ibadat sembahyang. Dah sampai kita panggil usia yang tua dah. Masih lagi ada yang tak pernah sembahyang dalam kehidupan dia. Tok bila panggil sakma ni panggil sembahyang. Tok Bila, tuan-tuan sekalian, daripada umur muda sampai umur tua, mati Tok Bila, ganti Tok Bila lain, tak mari lagi mari sembahyang, tuan-tuan sekalian. Ini mereka-mereka yang kerah hati. Sebab itulah yang mana dalam bab sembahyang, tuan-tuan sekalian, kita kena janji dengan Allah Ta'ala. Jangan kita tinggalkan sembahyang selama-lamanya. Ni pegang sungguh-sungguh. Ni bagaimana sahabat Nabi tadi, Rafi' masuk Islam, terus bagi tahu, aku takkan tinggal sembahyang selama-lamanya. Wa amma zakah fa in yakum li malun uaddiha. Adapun zakat, jika sekiranya aku ada harta, aku akan bayar zakat. Ramai mana kalangan umat Islam pada hari ini, tuan-tuan sekalian, yang masih tak bayar zakat. Zakat maknanya mah ada, perak ada, sipang. Duit dalam bank ada, tak pernah bayar zakat. Ini dia. Ada duit zakat cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Wa amma Ramadan fa asumuhu ma hayitu. Ada per Ramadan dia kata, aku akan puasa selagi mana aku hidup. Ni Ramadan tak lama dah, tuan-tuan sekalian. Jadi puasalah selagi mana kita hidup di atas dunia ini. Wa ammal hajju, adapun haji aku akan tunaikannya bila mana aku mampu, insya-Allah. Dijawab balik apa yang Abu Bakar bagi tahu kepada dia. Semenjak daripada situlah, tuan-tuan sekalian, tawalisus sahra Rafi' ibn Umar tilka safhah as-sauda min hayatihi wa fataha as-safhat al-ukhra. Semenjak daripada itu, tuan-tuan sekalian, yang asalnya Rafi' ini seorang pencuri padang pasir, telah menutup lembaran hitam dia. Dia telah padam lembaran hitam sejarah silam dia tadi. Dan dia telah membuka satu lembaran yang baru. Lembaran yang mana yang bercahaya iman, yang dipenuhi dengan cahaya daripada Al-Quranul Karim. Ini dia. Mungkin di kalangan kita ataupun di kalangan umat Islam di luar sana, ada mereka yang ada kisah silam, sejarah silam. Mungkin dulu, ustaz saya dulu tak macam ni, ustaz saya jahat, ustaz. Saya buat gini-gini, saya macam ni, macam-macam.
Kadang-kadang tu ada main mengadu jumpa hamba bagi tahu kisah silam dia. Macam-macam yang dosa yang telah dia buat di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan sekalian, pintu taubat masih dibuka lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana selagi mana kita bernafas di atas muka bumi ini, selagi mana belum terbitnya matahari di arah barat, selagi itulah kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tuan-tuan sekalian, bagaimana nak cerita kisah Rafi' bin Umair tadi pada zaman jahiliah. Selepas daripada dipeluk Islam, tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana satu kisah, iaitulah pada zaman Khalifatul Muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar, tuan-tuan sekalian, pada tahun 12 Hijrah telah membentuk 4 pasukan untuk menghadapi Rom di negeri Syam, berlawan dengan Rom. Fandafa'al jayshul ghazi fi sabilillah yuharrirul bilad wa yahdil ibad. Maka pasukan-pasukan yang al-ghazi yang berperang fi sabilillah ini, mereka nak membebaskan hamba tadi, supaya diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tempat yang mereka pergi, yang mereka pijak, bumi yang mereka pijak, akan kedengaran suara azan. Ini para sahabat Nabi. Yang tak pernah dengar suara azan, bila pijak tempat tadi akan kedengaran suara azan. Bagi tahu tentang manusia yang mana telah habis masa dah kamu memperhambakan diri kepada raja-raja. Dan sekarang kamu kena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta balagha masyarif. Sehinggalah mereka sampai satu tempat di Dimashq, tuan-tuan sekalian. Thumma intalaqa minha ila madinati Hims. Kemudian mereka pergi ke Madinah Hims, bandar Hims yang terletak di pertengahan Suriah. Pertengahan Syria ada satu tempat yang namanya Madinati Hims. Tempat ni sangat comel. Alhamdulillah saya belajar di Syria dulu. Banyak kalilah pergi ke Homs atau pergi ke Hims ni. Lam yakunir Rum yahsibuna hisaban li jayshil muslimin aw ya'bahun. Orang Rom, tuan-tuan sekalian, dia tak menyangka. Dia tengok orang Islam ni tak ramai, dia tak menyangkalah boleh lawan mereka. Bila mana mereka tengok kekalahan demi kekalahan yang berlaku, barulah mereka takut dengan tentera-tentera Islam. Maka mereka mengumpulkan satu pasukan di Antakya. Wastaqdamul Najdad, dan mereka minta pertolongan daripada seluruh negara Bizantin, seluruh negara Rom. Sehingga mereka telah membentuk satu pasukan yang jumlahnya berapa, tuan-tuan sekalian? 250,000 muharibin. 250,000 tentera. Ni dia Rom, kupu tentera. 250,000, tuan-tuan sekalian, kupu tentera dia. Summa dafa'u bihadzal jaysh al-aramrami lajib fi wajhil muslimin famadha yastaridul bilad allati faqadaha ar-rum. Jadi mereka nak kembalikan balik negeri-negeri yang mereka telah kalah tadi, dan mereka nak mereka gugur orang Islam supaya yang mana mereka ni akan kalah, akan binasa. Ketika itulah, tuan-tuan sekalian, fatayyara al-muslimuna rusulan, cepat-cepat wakil daripada orang Islam yang berada di kalangan mereka tadi di Homs tadi itu, di Syria tadi itu, menghantarkan surat ke Madinah, bagi tahu kepada Khalifah Abu Bakar tentang perkara yang berlaku. Terus hantar wakil, wakil balik ke Madinah bagi tahu al-ghawtha, minta pertolongan, wal ajal, segera. Ni tuan-tuan sekalian. Terus mana kata zaman tu tak ada telefon, lalu tolong hantar, tak ada. Mungkin wakil kena balik sendiri cepat-cepat. Lalu tuan-tuan sekalian, Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu yang berada di Iraq, ala ra'si jayshihil kabir al-Fatih, dia ada satu tentera yang sangat besar ketika itu membuka Iraq. Fa arsala ilaihi Siddiq ya'muruhu bitawajjuhi tawan ila bilad Syam linajdati jaysh al-muhaddad bil fana.
Abu Bakar arahkan kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu daripada Iraq menuju ke Syam. Supaya dapat apa? Dapat bantu tentera-tentera yang berada di Syam. Mereka dalam keadaan bencana malapetaka. Yang bimbangkan membinasakan mereka. Tuan-tuan sekalian, Khalid Al-Walid bila dengar sampai saja arahan daripada khalifah, daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia tak ada kata, kejaplah khalifah, ni Iraq ni jauh ni, kan takkan nak pergi Syam. Sekejaplah, esok ke lusa ke. Tuan-tuan sekalian, terus on the spot. On the spot, Khalid Al-Walid tukar daripada Iraq pergi ke Syam, tuan-tuan sekalian. Ingat senang ke nak tukar arah ni? Fastajaba Khalidun li amri al-khalifah. Maka Khalid Al-Walid pun pergilah bersama dengan bala tentera yang dia ada, lebih kurang bi'asyrati alafin min sanadid, 10,000 orang. Tuan-tuan bayang, tentera Islam nak lawan 220,000 orang. Tentera Khalid 10,000, tapi 10,000 ni hebat-hebat belaka, tuan-tuan sekalian. Di kalangan mereka ni ada siapa? Rafi' ibn Umar At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Yang mana tuan-tuan sekalian, mereka nak sampai ke bumi Syam ni, bayang daripada Iraq nak ke Syam, nak jalan kok mana? Pening para sahabat Nabi ni, nak jalan kok mana ni? Nak menghadapi serangan Rom. Kalau tak lawan Rom, makan masa kita nak selamatkan tentera kita. Duk fikir tuan-tuan sekalian, duk fikir jalan mana nak ikut ni. Lalu duk fikir-fikir, akhirnya teringat kepada Rafi' ibn Umar. Bila Khalid tanya, siapa yang boleh tunjuk jalan? Maka bangun Rafi' ibn Umar At-Ta'i, ana laka biha ayyuhal amir. Aku boleh, wahai ketua. Aku boleh tunjuk jalan. Lalu tanya Khalid, macam mana? Kita nak pergi dalam masa yang singkat ini. Maka kata Rafi' ibn Umair, naqta'u sahra ibtida'an min Qarakir. Kita potong jalan, start daripada akhir wilayah Iraq di Qarakir, kita jalan sampai ke Siwa dan sampai ke Arak, dan kita akan berhenti di Tadammur. Oh tuan-tuan sekalian, peta dalam kepala tuan-tuan sekalian. Nampak jalan itu. Mana berhenti sini, lalu kok ni. Fa idza nahnu khalfa Hims, bila kita berada di belakang Hims, di pertengahan bilad Syam, fa yufaji'u binar Rum. Rum akan terkejut dengan kita. Tak tahu bagaimana, daripada langit ke, turun langit ke, bawah bumi ke, tak tahu ini. Maka kata Khalid, wa kaifa lana bil ma'i fi hadhihi as-sahra al-muqfirah. Khalid cerdik tuan-tuan sekalian. Dia kata, macam mana kita nak lalu tu padang pasir tu? Nak lalu macam mana padang pasir yang belantara, yang sangat luas, tak ada air. Sedangkan jumlah kita ni 20,000 orang lebih kurang. Campur dengan unta-unta, binatang-binatang, lebih kurang 20,000 orang. Nak lalu lagu mana tuan-tuan sekalian? Ini dia. Khalid tanya. Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, madallahu ma'ana fa'ana laka bihi. Selagi mana Allah bersama dengan kita, aku boleh bagi tahu cara ni. Ni tuan-tuan sekalian. Bagaimana yakin ni pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid pun bermesyuarat dengan para sahabat-sahabat dia. Dengan tim dia. Ada di kalangan mereka yang bagi tahu kepada Khalid Al-Walid, jangan buat begitu wahai Amir. Jangan buat begitu. Perjalanan kita ni di antara Qarafir dan juga Siwa, lebih kurang 5 malam perjalanan. Dan tempat tu tak ada air, tidak ada jalan. Kalau seorang penunggang pun mustahil boleh lepas daripada sini, tuan-tuan sekalian. Seorang penunggang kuda, unta, belum tentu boleh lepas daripada tempat ni, padang pasir ni. Sedangkan kita ni satu tentera yang ramai, dengan lagi unta-unta lagi dan sebagainya. Bimbang kita dalam keadaan kebinasaan. Maka kata Khalid, ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh orang Islam, la yakhtalifanna hadiyukum wa la yad'ufanna yaqinukum. Jangan kamu lemah. Jangan lemah menguasai kamu semua. Wa'lamu anna al-ma'unata min Allah ta'ti ala qadri niyyah. Kamu kena tahu bahawasanya pertolongan daripada Allah Ta'ala ini datang mengikut kadar niat kamu. Dan pahala akan diberikan berdasarkan kadar masyaqqah kita. Kalau makin susah, makin banyak pahala yang kita boleh. Tuan-tuan sekalian, ini kata-kata Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, selagi mana kita orang Islam tak sepatutnya kita
kita hanya kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena yakin dengan pertolongan yang Allah Taala akan bagi kepada kita. Dan dia kata Rafiq bersama dengan kita. Di kalangan kita ni tak ada seorang yang lebih pandai bab padang pasir melainkan dia seorang. Lalu kata Khalid Al-Walid, demi Allah, la budda min hadza. Aku dah buat keputusan, tak dapat tidak, kita kena buat juga cara ni. Lalu mereka pun melaksanakan arahan ini. Kerana ini arahan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan sekalian, bila mana dah setuju belaka, lalu mereka bagi tahu kepada Rafi' ibn Umar, anta rajulun qad jama'a Allahu lakal khair faf'al ma bada laka. Kamu ni seorang lelaki yang Allah Taala telah himpunkan kebaikan pada diri kamu. Maka Rafi' mengatakan jazakumullahu khairan. Maka Allah Ta'ala membalas kepada kamu. Lalu Khalid berpaling kepada Rafi', buatlah apa kamu nak buat, yang kamu tengok molek. Terus Rafi', tuan-tuan sekalian, bila mana dah dapat arahan daripada Khalid Al-Walid, dia minta, wahai Amir, aku nak 20 ekor unta. Aku nak 20 ekor unta, yang mana 20 ekor unta ni unta yang gemuk, yang dah tua. Tolong buat mari 20 ekor unta. Siap 20 ekor unta. Bawa mari tuan-tuan sekalian. Lalu kawan ni pun buatlah dengan unta 20 ekor ni. Bagi dia dahaga sungguh-sungguh. Lalu unta tadi pun minum air. Banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Bergelen-gelen air minum. Unta boleh minum air banyak. Betul dalam Quran cerita, orang dalam neraka ni, penghuni neraka ni, dia dahaga sangat macam unta yang kehausan. Dahaga sungguh, unta dia minum air banyak. Yang mana tuan-tuan sekalian, unta ni boleh hidup dalam suhu 70 darjah Celsius hingga ke malam 40 darjah Celsius. Ada cerita unta panjang lah. Lalu dia potong bibir unta. Diikat bibir unta tadi supaya apa? Tidak mutah, tidak keluarkan benda yang diminum. Minum banyak ni. Diikat supaya tak tubik benda dalam perut dia tadi. Kemudian diletakkan apa yang unta boleh bawa daripada air-air yang ada, letak di atas badan unta. Jadi luar dalam unta ni ada air belaka. Bertolaklah tentera-tentera sekalian. Bertolaklah tentera-tentera tadi, tuan-tuan sekalian, dengan kudanya masing-masing, dengan air yang mereka bawa. Fakana kullama nazala manzilan. Setiap kali mereka turun satu tempat, Rafi' ini akan sembelih 4 ekor unta. Bayangkan. Cek poin pertama lah, senang cerita. Cek poin pertama 4 ekor. Sembelih 4 ekor, ambil dalam perut daripada air yang ada tadi, campur dengan susu, bagi minum kuda, bagi minum tentera-tentera yang ada. Dan juga bekalan-bekalan, ada kenderaan. Makna tu, cek poin pertama 4 ekor dulu. Sampailah tuan-tuan sekalian, cek poin yang kelima. Cek poin yang kelima ni, bayangkan dah, kalau 4 ekor kali 5 berapa? Berapa? Lambat kira ni. 20 ekor. 20 ekor unta habis tuan-tuan sekalian. Dan ketika habis dah 20 ekor unta ni, air tak ada, makanan apa tak ada, menyebabkan diuji pula ketika itu. Mata Rafi' ibn Umair tadi masuk debu, ataupun dia ada kena bekak ke guana tuan-tuan sekalian, hatta warimat ainahu, mata dia bengkak, dia tak dapat melihat. Ni pula mari ujian pula. Tengah-tengah dah cek poin kelima ni, unta tak ada, habis dah sembelih tadi. Mata dia pula bekak, sakit mata, tak nampak jalan. Allahu akbar. Maka Khalid datang, waihaka ya Rafi'. Macam mana ni ya Rafi'? Laqad zabahna nuqa jami'aha. Kita telah sembelih semua unta kita. Air pun habis. Dan tentera-tentera dalam kebinasaan. Maka kata Rafi', tuan-tuan sekalian, ditenang saja. Dia kata, unzuru la'alakum tarawna jabalaini ala hay'ati sariyaini. Cuba kamu tengok tempat ni. Ada tak dua bukit yang berdekatan? Maka Khalid arahkan semua tentera pergi cari bukit jenis guana tu. Yang dua bukit yang berdekatan. Cari jumpa. Sini. Maka kata Rafi', abshiru, berita gembira. Pergi cari pula di antara bukit tadi tu,
Ada satu pohon, nama dia pohon Ausaj. Yang mana sifat dia gini-gini. Cari pula pokok, tuan-tuan sekalian. Oh, cari pokok pula. Nak kenal pokok bukan senang. Kita pergi kedai beli sayur, tak jumpa. Mak suruh beli tomato, pergi beli timun, tuan-tuan sekalian. Kan? Mak suruh beli timun, dia beli temikai pula. Ini kita. Ni bayangkan sahabat ketika itu suruh cari syajarah Ausaj. Sifat dia begini-begini. Duri, batang dia ada duri. Yang mana bunga dia banyak warna. Duk cari. Tak jumpa, tuan-tuan sekalian. Lalu kata Rafiq, wahai hakum unfudu, cari molek. Tak jumpa, memang binasa kita. Mereka pun cari pohon jenis apa ni, mana cari, tuan-tuan sekalian. Setiap tempat cari ni. Sampailah mereka jumpa pohon Ausaj yang telah diberitahu oleh Rafiq bin Umar. Maka mereka bertakbir, faqabbaru wa kabbara Rafi'un ma'hum. Takbir. Jom semangat sikit. Ni terus ada takbir, tuan-tuan sekalian. Kita kena hidup dalam suasana ini, baru faham cerita. Lalu kata dia, ihfiru fi asliha, gali pokok. Gali, tuan-tuan sekalian. Tengok, Masya Allah, Subhanallah. Keluar air bawah tu. Tuan-tuan bayang, padang pasir, dia rupanya ada air. Tapi orang tahulah, mana pohon ni, bawah tu ada air rupanya. Mungkin jenis akar dia serat air warna. Jadi bila gali-gali, tuan-tuan sekalian, banyak air dalam tu rupanya. Maka mereka pun bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Bekalan ada. Jadi kata mereka, alhamdulillah, wallahi laqad maratu bihadhil ardi ma'a abi munzu 30 aman. Wa ma absaratha aynaya ba'da dhalik. Orang dok tanya, mana boleh tahu sini ada air? Pelik sungguh. Tak pernah lalu, macam mana mau tahu sini ada air? Lalu kata dia, alhamdulillah, aku pernah lalu sini dulu dengan ayah aku. Bila? 30 tahun dulu. Dia ingat lagi, tuan-tuan sekalian. Dan mata aku ingat lagi tempat ni. Ni mana tuan-tuan sekalian. Dia ingat lagi. 30 tahun dulu. Masa kecil lah kita kata. 30 tahun dah, tuan-tuan sekalian. Dia ingat lagi tempat ni. Kalau kita ingat dah. Dah ingat-ingat dah, tuan-tuan sekalian. Pak mari beli dah ingat dah. Mana tempat ni? Kedah mana? Kedah. Cari Kedah tak jumpa. Ni dia ingat lagi mana tempat dia. Rikah cerita, tuan-tuan sekalian. Mereka pun dapat memotong perjalanan masuk dalam Ghutah Dimash. Dan Khalid Al-Walid membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panji Islam, panji Rasulullah ila Rafi' ibn Umair. Kemudian wa amarahu ay yurkizaha hunaka farakazaha, dibagi pada Rafi', suruh fokus, suruh pegang panji ini. Wa kanat tusamma al-uqab. Summa taqa jayshu Khalid ma'a juyushil muslimin. Kemudian Khalid Al-Walid, tentera dia, dapat bertemu dengan 4 kumpulan yang lain tadi, yang sampai awal tadi. Maka berlakulah satu peperangan yang sangat hebat. Panjang cerita, peperangan Yarmuk. Mungkin makan masa sejam cerita tentang peperangan Yarmuk saja, tuan-tuan sekalian. Kerana di antara peperangan yang sangat hebat dalam sejarah Islam, peperangan Yarmuk ini. Jadi, tuan-tuan sekalian, akhir sekali, kata pengarang, adakah kamu tahu apa yang orang panggil kepada Rafiq tadi? Kalau zaman jahiliah dipanggil sebagai Lissis Sahra, pencuri padang pasir. Bila masuk Islam, orang panggil apa? Rafiq al-Khair, Rafiq yang banyak kebaikan. Kenapa orang panggil gitu, tuan-tuan sekalian? Kerana di antaranya, sebabnya dia banyak bantu orang-orang yang susah. Ini dia. Di antara benda yang dibuat, Rafiq buat, yang mana dengan hasil kerja dia, titik peluh dia akan bagi makan 3 orang ahli masjid. Mana tiap-tiap hari dia akan bagi 3 orang, cari 3 orang, bagi makan. Dan dia hidup dalam keadaan yang sederhana saja. Dia ada hanya 1 baju saja yang dipakai dalam rumah dia. Orang dulu 1 baju, 2 baju je, tuan-tuan sekalian. Itu pun syukur kepada Allah Ta'ala. Wa yakhruju bihi ila salah, dengan baju telah dikeluar semayang dan sebagainya. Wala ya'khudhannaka al-'ajabu min dhalik, jangan peliklah, dia kata. Kenapa? Kerana Rafi' bin Umair sa'atan disempat dengan belajar di bawah madrasah, ataupun belajar dengan madrasah, sekolah ataupun universiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat tarbiyah daripada Nabi, dan juga bercahaya dada dia
daripada nur iman, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah cerita para sahabat Nabi yang namanya Rafi' ibn Umair At-Ta'i. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi para sahabat Nabi yang mana mereka ni bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh mereka ni mengembangkan syiar Islam, mempertahankan Islam dengan sepenuh jiwa dan raga mereka, sampai mereka sanggup berkorban diri, harta dan sebagainya, demi untuk mempertahankan Islam ini dan juga untuk menyebarkan Islam di seluruh negara dan juga ke seluruh manusia, tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang, yang lemah datang dari hamba. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalatu wa tamu taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, belakang sana kita ada tabung untuk sumbangan kepada Kurki. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pada malam ni kita bawa pelajar-pelajar Kurki yang mana mereka ni ada menjual kurma, menjual untuk sambil mendemalah kurma ajwah, yang mana tuan-tuan boleh beli insya-Allah sambil mendema untuk pembangunan Kurki. Jadi ada di belakang sana, lepas sembahyang tuan-tuan boleh singgahlah insya-Allah. Wallahu taala alam.